Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang saya hormati, Dr. Syahiza, dan juga pihak jawatankuasa yang mengendalikan kursus kompetensi pengurusan sukan. Saya Ahmad Fikri Muhammad Kasim selaku penceramah kita untuk dua sesi. Untuk dua sesi di mana saya akan mengendalikan sesi yang pertama, pengurusan asas pengurusan sukan, dan yang kedua, pada sesi yang kedua pukul 10.30 kejap lagi, berkenaan dengan lead and communication ataupun komunikasi dan kepimpinan dalam sukan. Kejap ya. Okey, macam nak mula ni sebenarnya. Okey, so dia bermula dengan perancangan lah, dengan perancangan, dan setiap kali apabila kita sebut tentang sukan tu sendiri, sebenarnya banyak perkara. Saya percaya setiap daripada anda semua yang ada dalam bilik ini ataupun ruangan ini dah berpengalaman ataupun mungkin ada cara bentuk kerja yang telah biasa diamalkan sebagai culture in organisation, dan dalam masa itu juga bagaimana kita menjadikan sesuatu proses kejayaan suatu aktiviti ataupun pengurusan itu bergantung kepada bagaimana kita merancang tadi. Okey, itu saya punya introduction sikitlah. Okey, tapi saya rasa untuk lebih mesra lagi kan, supaya kita dapat ada good communication between this session, saya rasa elok untuk saya memperkenalkan diri saya terlebih dahululah. Sebentar tadi ada diperkenalkan saya adalah pensyarah kanan di UiTM Perlis, dan saya sebenarnya berasal daripada Negeri Selangor, tapi kalau bekerja di Perlis ni dah 16 tahun dah. Dan 16 tahun bermula daripada 2006 lah, sekarang dah 2002. Cuma 3 tahun setengah saya skip dekat Perlis ni. Saya berada di United Kingdom untuk menyambung pelajaran di bidang sports coaching and leadership in University of Birmingham, United Kingdom. Okay, itu alhamdulillah dapat rezeki sama belajar sebenarnya. And after that, selepas pada itu saya terus berkhidmat semula sebagai pensyarah di UiTM Perlis, bermula dengan menjawat jawatan Ketua Pusat Pengajian untuk Fakulti Sains Sukan Rekreasi UiTM Perlis, dan baru saja meninggalkan jawatan tersebut untuk saya bebas bergerak sebagai pensyarah kanan untuk pergi lebih jauh lagi lah, kan? Pergi lebih jauh lagi untuk memantapkan diri, menyumbang komuniti, organisasi dan sebagainya. Okey, saya kan kenal kan, kalau anak ni lepas 3-4 bulan tak ada apa lagi kan. So saya rasa lepas 2-3 minit saya buka masa lebih mudah untuk kita berinteraksi. Okey, dalam sesi kita, saya rasa kita dah ada lebih 1 jam setengah. Ini saya around, saya rasa okey tak saya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, tapi sedikit sebanyak dalam saya punya slide presentation saya gunakan dalam bahasa Inggeris. Tapi saya rasa semua orang boleh faham bahasa Inggeris tu dengan mudah. Dan segala aku dalam dua bahasa. Boleh ya? Betul, boleh ya? Okey. Cuma saya nak satu maklumat sedikit untuk kursus MPU Pengurusan Sukan. Di sini pembelajaran berlaku dalam bahasa Melayu lah, all the syllabus. Okey, saya rasa tidak ada masalah, sebab saya rasa cara penerangan, cara bentuk kita untuk mendapatkan apa yang disampaikan nanti, kita akan terangkan dalam bahasa Melayu. Okey, so dalam saya punya sesi ini kita akan melihat beberapa perkara lah, terutama saya rasa benda ni simple saja sebab asas pengurusan sukan. Di peringkat pertama di mana approach by Politeknik, bahagian sukan, ingin melaksanakan kursus kompetensi dan kita berbincang, so apakah baik untuk kita sampaikan kepada para peserta. Jadi kita memikirkan satu model yang saya rasa bertepatan dengan skop tugas tuan-tuan ataupun perempuan di dalam unit masing-masing, ataupun mungkin lain sikit, tetapi saya rasa it's good to us
to get the knowledge lah kan. Dan apa yang saya cuba sampaikan ini mungkin dari sudut pengalaman dan juga apa yang saya sampaikan kepada pelajar-pelajar saya. Kalau kita sebut tentang pengurusan sukan ni, sebenarnya saya memang saja tak nak move around. Saya tak nak keluarkan lagi slide saya. Okay, kejap lagi saya akan ni. Okay, bersabut dia banyak perkara, cabang-cabang dia. Selain daripada bermula dengan pengurusan sukan itu sendiri, di mana saya rasa tuan-tuan pun pernah ada pendidikan formal yang kita perolehi ataupun kursus-kursus formal yang telah dihadiri, bergantung kepada apa yang disampaikan. Saya rasa pokok adalah bagaimana kita merancang, bagaimana kita mengelola ataupun organize. Yang ketiga, bagaimana kita memimpin sesuatu perancangan tersebut, kita lead, dan juga yang seterusnya bagaimana kita control ataupun kita nak ensure program tersebut dia berlaku dalam keadaan yang sangat baik, ada standard dan juga mencapai apa objektif yang telah dirancang di peringkat awal tadi. So ada 4 perkara elemen lah dalam pengurusan sukan, dan saya rasa knowledge itu berlaku di semua knowledge, pendidikan, aktiviti, program, pendidikan yang sama, baik di pengurusan perniagaan, pengurusan hotel dan sebagainya. Okay. So kita ada 8 skop. Ustaz Rashidah tak? Meluat aku tengok dia tu. Menyelesaikan apa yang sepatutnya. Bermula dengan definasinya, kemudian perkara yang melibatkan sports management, role of sport management, and then task of effective sports managers, characteristics, organisation, sport organisation environment, management process, management role, management skill. So ini benda yang saya rasa biasa, tetapi dalam olahan-olahan kita akan lihat dalam bentuk yang lebih dalam bentuk perbincangan, ataupun kalau tuan-tuan ada persoalan, mungkin pengalaman tuan-tuan mungkin lebih daripada saya. Sebab kenapa saya kata begitu? Sebab mungkin tuan-tuan perempuan telah melaksanakan. So, berbeza dekat sudut saya di peringkat pendidikan ataupun bersama dengan pelajar. Tapi dalam suasana ini saya suka untuk menceritakan bahawa bahagian saya ini, saya tidak saja di dalam bilik kuliah. Saya juga adalah seorang jurulatih. Saya head coach untuk UiTM Perlis punya football team. Okay, and then dah bawa pasukan sehingga ke peringkat Liga IPT Kebangsaan. Saya juga ada lesen AFC, maksudnya lesen bola sepak lah, AFC. Dan dalam masa sama juga saya juga terlibat sebagai facilitator khusus pengurusan sukan kebangsaan di bawah Majlis Sukan Negara. Dan dalam masa sama juga terlibat sebagai facilitator ataupun expert speaker untuk topik sport psychology dan juga leadership di Institut Sukan Negara untuk level 1, level 2 dan level 3. Okey, jadi itu mungkin audience saya berbeza-beza, ada athletes, ada students, ada pegawai, ada juga ke pusat sukan dan sebagainya. So mungkin itu boleh memberikan sedikit gambaran yang untuk dapatan kita kepada khusus kompetensi sukan. Okey. Alright. Ada soalan tak untuk bila ada soalan lagi kan? Saya mengharapkan ada soalan. Okay. So start the session. Macam mana kita nak mula soalan? Saya rasa amat penting untuk kita mulakan. Ya. Kalau nampak di online tu mungkin nampak jelas. Kalau di dalam ni mungkin kena besarkan sedikit lah. Kita menyadari kepentingan sukan sebagai satu penyumbang industri dalam negara. Kita lihat masa PKP hari itu 2021 perkara libat urus sukan kebangsaan telah dilakukan oleh Kementerian Belia dan Sukan, dan dalam pada itu ada spelling error kat situ. Okey, ada plan yang bersifat komprehensif dan juga kompetitif untuk menjadikan sukan sebagai sumber baharu dan menjana pendapatan negara. Dan paling penting sekali, kenapa saya suka start untuk bahagian yang ni, kalau kita lihat bagaimana involvement sukan negara atau industri sukan bermula dengan Dasar Sukan Negara 2009, kemudian ada transition yang berlaku, kemudian kalau kita lihat last year ada amanat yang di mana melibatkan Institut Sukan Negara dan Majlis Sukan Negara yang menyatakan tentang visi di mana
lebih menuju ke arah sukan sebagai industri. Kalau Akta Sukan Negara yang bermula pada tahun 2009 lebih kepada perpaduan kesihatan dan kesejahteraan. Itu wujudnya sukan massa, kan? Pelibatan semua masyarakat ke arah masyarakat yang sihat, bersatu padu, dan membentuk satu negara yang harmoni. Okay, kemudian diikuti dengan Visi Sukan Negara. Kemudian kalau kita lihat dalam rancangan Malaysia ke-12, ada juga menyebut tentang berkenaan dengan dalam wawasan sukan bersama, wawasan sukan kemakmuran negara 2030, bagaimana nak menjadikan masyarakat bersukan. So kita nak lihat at the age of 50, nanti kita umur 50, umur 60, kita masih lagi aktif bersukan, dan itu menjadi satu perancangan macam mana nak menjadikan Malaysia ke arah itulah, rakyat-rakyatnya. Dan dalam sudut industri sukan ni, dalam bacaan kita, dalam pemerhatian kita, observation kita, dan saya lihat sukan akan menjadi satu sumber ekonomi yang terbesar. Ada pendapatan negara, termasuk juga pengurusan pelancongan, penganjuran sukan. Dan kalau saya tangkap sikit perhatian tuan-tuan, menjadi sukan, penganjur sukan yang terbesar negara, yang saya rasa yang the most successful, walaupun ada here and there isu hutang dan sebagainya, sukan Commonwealth kan 1998. So that is the start of how Malaysia conduct the sport event yang sangat besar. Dan di situ, kalau mungkin ada di antara tuan-tuan dekat depan saya ni mungkin terlibat sebagai waktu tu sukarelawan. Waktu tu saya student lagi tu, 1998. Baru masuk semester 1 di rumah dekat Shah Alam, Medan Shah Alam. Dan waktu itu promosi volunteer tu dilakukan satu tempoh. Itu adalah satu pengajaran yang sangat besar dan pengalaman kepada mereka terlibat. Okey. So bila kita sebut tentang perkara ni, okey, so bermaksud dalam pengurusan sukan tu dia bukan sahaja sebagai satu perkara untuk mengurus sukan ataupun mengurus acara, tapi dia lebih daripada itu. Dia besar daripada itu. Bermaksud dalam setiap aktiviti yang mungkin dalam bidang kita melibatkan bagaimana untuk mempromosi sukan tersebut, bagaimana untuk mengendalikan, bagaimana untuk mendapatkan keuangan dalam aktiviti tersebut, keterlibatan dalam diri kita untuk bagaimana nak mendapatkan penajaan, fundraising, marketing, promosi, apa lagi, dan sebagainya lah. Dan di situ saya lihat banyak perkara yang perlu dilakukan sebaik mungkin, dan dalam masa yang sama juga bagaimana dia boleh dilaksanakan dengan baik melalui 4 perkara tadi yang di awal saya sebut, planning, organising, leading and controlling. Okey, benda yang sangat simple saja. Okey. Okey. So apa yang kita lihat tadi daripada gambaran statement daripada YAB, Perdana Menteri kita tadi tentang sports industry dan disokong oleh Kementerian Belia dan Sukan. So kita tengok the purpose of sports management ni adalah satu bentuk bidang yang fokus dia untuk memberikan tumpuan bagaimana kita nak memimpin atau mengetahui organisasi di dalam sport. So saya apabila perkara ini disampaikan kepada para pelajar kita ataupun kita punya audience, kita tak tertumpu sahaja kepada apa yang dalam bentuk akademik. So, sebab itu saya rasa dalam setiap daripada penyampaian berbentuk akademik mesti melibatkan soal praktikal di mana pelajar itu diberikan ruang untuk they can organize the event, how they can sana dalam aktiviti ataupun apabila mereka bersedia untuk keluar sebagai seorang pekerja nanti. Okey. So kalau kita lihat dekat sini,
the field of sports, baca sikit the field of sports management yang kecil tu, okay, the field of sports management equip professional with the skill and knowledge necessary to support sports marketing agencies, intercollegiate athletic departments, professional sports organizations, sports equipment manufacturer and many more operation throughout the vast sport industry. So bila kita sebut tentang perkara ni, banyak yang kita dapat, terutama melibatkan facilities kan, structure, dan semua tu melibatkan soal-soal yang perlu kita tahu dalam pengurusan sukan. Tetapi kalau kata kita nak fokus saja kepada pengurusan pertandingan, untuk petang ni bersama dengan Puan Siti Hana Rehat, kita punya second speaker tu nanti dia akan menyentuh tentang macam mana kita nak mengurus pertandingan lah, termasuk juga pengurusan event, seminar, conference dan sebagainya. So saya rasa bila kita berada dalam sesi ni, dan saya rasa unit bahagian sukan di Politeknik ini juga merancang baik mungkin kan, padahal ni kalau tidak kita tidak pagi ni kan. Okey, satu perkara yang saya cuba selain daripada apa yang, sebab saya banyak involved dengan pengurusan atlet sebenarnya, jadi pengurusan atlet dan juga pengurusan sukan, satu perkara yang mungkin ada kebersamaan, ada persamaan dia, tetapi perbezaan dia macam mana deal dengan human kan, dengan manusia. Pengurusan atlet, bagaimana kita nak memastikan bahawa motivasi ada, bagaimana komitmen dia nak diberikan, dan bagaimana berlaku dalam urusan tersebut, di mana kita sebagai ketua untuk deal dengan kita punya audience tadi, dan di situ banyak memainkan peranan bagaimana diri kita untuk organize sesuatu aktiviti tadilah, merujuk kepada skop tugas kita tadi. So kebiasaannya kita adalah person kan. Kalau jurulatih mungkin dekat situ selain bukan tu sendiri, dia demand, mereka demand results. Mereka sebab bila masuk pertandingan untuk because of image sebagainya. Jadi itu kemampuan kita sebagai seorang resource person, macam mana kita nak handle tadi pasukan dengan perancangan latihan yang pelbagai yang melibatkan. So, mungkin nak mencari dana, mencari sponsor lah, dana sponsor, okey, dalam masa yang sama juga bagaimana nak membawa semua perancangan. Kalau kita bersedia untuk membawa satu pasukan, semua perkara kita akan menguasainya. Tetapi dalam konteks sukan, mungkin kita ada pendapat masing-masing, sebab dalam konteks Malaysia punya culture, pengurusan sukan dia terbahagi kepada pengurusan tu sendiri, manager tu sendiri, ataupun adakah dia melibatkan soal jurulatih, kejurulatihan punya. So apabila benda tu dipisahkan, tetapi kalau kata dalam sukan tu sendiri, sukan yang macam memerlukan prestasi tinggi, memerlukan latihan, mungkin ada elemen sains sukan di situ, pemakanan sukan, biomekanik sukan dan sebagainya, itu perlu dirancang juga kan, perlu dirancang. Jadi kita selalu membezakan yang pengurusan sukan tu, you just manage saja, you cari dana, you market, you cari macam mana nak transportation, facilities dan sebagainya. So itu satu benda yang telah dipecahkan, tapi sebenarnya bagus apabila perkara itu diambil betul-betul peranan masing-masing. Tetapi kalau diberikan tugas kepada individu tertentu, okey, daripada latihan sampai menjadikan, maksudnya mungkin dia juga yang bawa bas mungkin. Okey, jadi benda itu
sepatutnya perlu dibetulkan lah kan. Tapi itu yang berlaku lah sebab because of keadaan keuangan itu concern dan challenges lah. Okay. Alright. Okay. Saya rasa kita dah cakap banyak panjang juga, okay, dan saya rasa kita perlu balik kita perlu balik kepada isu ataupun perkara yang melibatkan kefahaman kita tentang pengurusan sukan. Sekejap, dia lama tak banyak ni sebab student cuti student cuti 3 bulan ya. Okay. Sebab kalau di UiTM tu kita akan mula balik bulan 10 ni. Student tengah cuti. Sekarang ni memang untuk sukan pun ramai pensyarah pegawai akan terlibat dengan sukan intercampus lah, UiTM dia panggil Karisma. So saya pun terlibat sama juga. Semalam bawa habis friendly student. So dengan tim Piala Raja Emas Perlis. So persediaan untuk membawa pelajar ke sukan. Okay. Alright. Sports management. Selain daripada apa yang ada dekat depan, so kalau kita melihat kepada skop kerja kita, tuan-tuan, puan-puan, saya rasa benda ni adalah satu bentuk definisi yang kita rasa this is sports management lah. Okay. So saya baca sikit kat sini. Okay. Sports management involve any combination of skill related to planning, organizing, directing, controlling, budgeting, leading and evaluating within the context of an organization or department whose primary product or service is related to sports or physical activity. So maksudnya apa yang kita sampaikan tadi, kita lihat kat situ banyak perkara selain daripada bermula dengan planning, organizing, directing, controlling, budgeting, leading and evaluating tu, itulah satu perkara yang sangat-sangat perlu dalam pengurusan. Okay. Dan yang kedua, seperti mana kita sedia maklum, sports is growing industry, kan? With enormous numbers of people now involved in the management and administration of sports, fitness and exercise, whether voluntary, public or commercial sector, all can benefit by improving the practice and delivery of the management of sports and its organisation. So this tech is designed to have all those delivering sports to develop is better. So dalam konteks ini, kalau kita lihat apa yang saya cuba ingin sampaikan di sini pada hari ini, pada pagi ini, memang kita akan fokuskan tentang role of management tu tadi. Sebab kalau kita tak nak, sebab mungkin sesi yang kedua tu dia akan related daripada peranan kita sendiri. Because of leadership and communication tu dia ada related dengan perkara yang kita sebut kat sini lah. Planning, organizing, directing, controlling, budgeting and leading tadi. Alright. And then next, so the notion of role sports management. Okay. So kalau kita lihat di sini, ini kita dapat daripada teman daripada sources journal, dan saya dengan apa yang disampaikan oleh Sing K 2019, dia mention tentang sports management is goal oriented social process. Okay, within a sports enterprise using pragmatic self-determined goals involving the selection of appropriate strategies and provision for directing the work of the sports enterprise and the control of performance in effort to meet the objective of the organisation. So back to what we have already expressed now. Okay, bergantung kepada macam mana kita melihat tadi, pengurusan sukan itu dia adalah perkara yang goal oriented. Goal oriented. Sebab apa? Sebab kita nak capai apa yang kita telah rancang. Kita bermula dengan yang tadi, planning, organizing, leading dengan controlling tadi. So di situ adakah perancangan kita kosong ataupun kita nak achieve sesuatu? For sure kita nak achieve sesuatu, kan? So kita nak achieve sesuatu dan itu adalah targeting kita, di mana apakah yang kita nak lihat sebagai outcome kepada proses tersebut. Apakah hasil daripada perancangan tersebut. So bermaksud dalam perancangan itu juga dan dalam situasi itu juga dia melibatkan
pelbagai social process. Social process tu termasuklah bagaimana kita nak deal dengan manusia, bagaimana kita nak deal dengan pembekal, bagaimana kita nak deal dengan kita punya superior level, bagaimana kita nak deal dengan kita punya jawatankuasa sendiri, dan pembahagian tugas itu dan dia melibatkan soal social process. Okey, dan daripada itu kita juga terpaksa memilih selection of appropriate strategies. So what's are the best practice? So mungkin di peringkat kita tak pernah sebenarnya kita nak buat sebenarnya. Okay. Sebab kalau kata kita dah pernah melaksanakan satu kursus, itu boleh menjadi satu benchmark ataupun satu perkara untuk kita melakukan kursus yang kedua. Betul tak? Kan? Begitu juga dengan pengurusan sukan. Kalau kata kita dah pernah mengetuai, pernah involve untuk menjadi pegawai sesuatu bahagian untuk pengurusan sukan di peringkat politeknik contoh, atau sukan di college community. So di situ saya rasa apa yang telah dibuat tu boleh menjadi satu procedural standard. Yang berbeza dia apa? Yang berbeza mungkin tarikh, mungkin acara, mungkin VVIP, okay? Mungkin pelibatan pasukan, tapi struktur itu masih lagi sama. Jadi kalau kita kata kita dapat tugasan untuk melaksanakan sukan di tempat, patutnya benda tu kita dah tidak ada masalah sebenarnya. Because nak buat apa? Kan antara college yang melibatkan prestasi tinggi, katalah menjadi organisasi untuk persidangan dan sebagainya. So benda tu dah ada dia punya template. So kita just untuk masuk dan mendapatkan feedback daripada orang yang mungkin orang baru ke atas tugas tersebut. So lepas ni kita dah tak boleh kata nak tolak-tolak, saya tak ada pengalaman. Kan? So sebab kalau kita nak cerita pengalaman, semua orang mungkin tak ada pengalaman apabila diberikan tugas baru. Okay. Itu berlaku kepada diri saya. Saya kata, saya tak ada pengalaman, kan? Bagi orang lain dulu, kan? Kita banyak sikap yang macam tu. So tapi sebenarnya kalau selagi kita tak membawa dan kita tak diberikan, tak mengambil peranan, sampai bila pun kita tidak akan ada pengalaman untuk melaksanakan tugasan tersebut. Okay. So apa yang kita dapat tadi, semaksudnya perancangan tadi for sure dia ada minute, kan? Dia ada dia ada jawatankuasa dia yang akan berubah tu merujuk kepada how big the event, kan? Apa lagi? Involve dengan international ataupun local sahaja. Apa lagi? So itu adalah perkara-perkara yang dalam pemerhatian kita lah, apabila kita nak melaksanakan sesuatu event. So yang kedua, provision for directing, yang ketiga, provision for directing and also the control performance in an effort to meet the objective of it. So back to how we lead the event. Okay, tapi untuk leader ni selalu orang yang macam tak maulah, kan? Orang nak refuse, reluctant to become a leader. Dia rasa macam nak jadi leader ni satu perkara yang sangat besar, susah bagi dia. Tapi sebenarnya saya nak cakap, sebab apa kita rasa susah dan rasa sukar? Sebab apa? Bukan tak ada ilmu, bukan tak ada pengalaman. Sebab apa? Sebab kita berperanan dalam konteks leader tu sendiri. Okay? Sebab dalam konteks untuk bila bahagian kita provision for directing and controlling, kita berada di situ hanya untuk coordinate saja. Yang buat kerja, okay? Tapi dah ada senyum-senyum sebab kan, sebab kita lah buat, kita lah ketua, kita lah buat. So that culture should be changed. So saya harap maksudnya kita tak kisahlah kita siapa, mungkin kita ketua, mungkin kita berada di sini, kita adalah dalam level of management tu kita ada superior, kita ada middle management, kita ada first layer management tu. So kita kena ambil peranan yang kita bekerja dalam konteks tersebut.
Benda ni saya nak share sikit lah sebab wife saya dia timbalan pengarah sukan Jabatan Belian Sukan Negeri Kedah, Puan Siti Hasmah. Okey, ada sahabat kita kenal lah, kawan baik dia kat sini. Puan Nina kat sini. Okey, dia balik, dia kena buat surat, dia kena buat ni. Tapi saya kata kat dia, kerja awak ke? Kan? Tapi sebab dia kata, kalau dia tak buat, siapa nak buat? Kalau dia tak buat, saya kata, sepatutnya arahan tu kena. Kalau tak bagi, dia kata kalau bagi memang tak siap, tapi kena bagi. Kena bagi juga. Walaupun dia tak buat, you kena bagi. Tapi untuk apa? Sebab nak bagi dia proses pembelajaran supaya dan juga dia rasa bertanggungjawab untuk buat. Tapi dalam konteks kalau tapi saya rasa untuk permulaan you pun buat jugalah. You buat. Tapi sepatutnya dia hanya menyemak saja. Betul tak? Dia patut menyemak saja, bukan dia buat. Tu saya tengok dia pening. Saya tengok dia pening. Dengan program Malaysia Super League kan, MSL punya event, lepas tu ada Lito Langkawi, ada 4 stesen yang dia kena manage, nak tengok tempat. Lepas tu ada perhimpunan yang YAB minta untuk berada dekat Sungai Petani Terengganu yang ada 150,000 geng-geng motor nak ke Sungai Petani, 150,000. Tapi saya kata kat dia, instruction tu datang dari mana? Kan? So ada masa untuk kita kenal pasti apakah keperluan kita dan apakah keperluan orang lain. So kalau tak nak tahu tuan-tuan, kalau tak apa yang berlaku dekat saya menguruskan saya dan keluarga saya. Okey. Okey, tapi jangan cakap kat dia lah. Tapi itu adalah pengurusan. Kan, balik-balik ke pengurusan. Saya gosok baju sekolah anak saya, 3 orang perempuan. Saya kena lari pergi ambil anak sekolah, patah balik. Petang persatuan, saya kena balik petang, ada training dengan student saya. Okey. So siang saya berada di office. Nasib baik saya dah tak pegang jawatan, tak mengajar tu. Tapi bila tak pegang jawatan, apa yang berlaku kepada diri kita? Kita dah hilang kita punya bahagian masa untuk pentadbiran walaupun kita tak suka, kan? PTD itu dia macam kalau di ITM tu dipanggil pegawai takbir lah. Maksudnya kita jatah adalah pegawai macam mana? Kita adalah pensyarah tapi kita pegang jawatan. Macam tu. Kalau itu memang lagi pening lah. Kalau outstation saya dah pening dah. Siapa nak hantar anak sekolah? Sebab wife saya pukul 6.50, 6.45 dia dah hari-hari ke Alostar. Okay, kalau outstation sampai pada satu tahap saya kata, okey, anak-anak tak sekolah. Pusat anak saya tak ada. Okey, tapi alhamdulillah anak-anak bagus, tidak ketinggalan kan. Tapi sampai itu sebab tak boleh nak mengurus. Macam nak mengurus, saya kena sepatutnya minggu ni saya kena ke Indonesia. Esok ada satu lagi sesi, invited speaker untuk 2 jam coaching and leadership untuk coach athlete relationship bersama dengan Universitas Semarang, Kepulauan Surakarta, Surakarta, Indonesia. Esok pukul 11 pagi, waktu Indonesia pukul 10 pagi. Lepas tu saya pun layan je. Sebab apa? Sebab kita stres pula kan. So berbalik pada pengurusan juga. Kan? Jadi how do we manage ourselves dan bagaimana kita berpengalaman untuk mengurus diri kita, itu juga yang kita boleh mengurus kita punya organisasi. Okey, sebab ada satu keadaan sekejap ya. Okey. Ada satu keadaan, bahagian kedua saya. Okey, ada satu keadaan di mana kita lupa yang let the manager manage. Kan? So dia ada contrast between leaders and managers tu tadi.
dalam konteks kita dekat dalam organisasi, kebiasaannya kita leaders, kita lah managers. Kan? Itu yang beratnya. Itu yang beratnya. Sebab kita leader, kita nak buat. Kita pergi tengok kita yang jadi sepatutnya kita dengar report dan kita pergi waktu kejadian. Dan kalau perlu himat kita bawa kita data. Ini tak. Ini A sampai Z semua kita nak ambil part. Sebab apa? Yang bagus ni sebab kita bertanggungjawab. Itu satu part yang bagus, positif. Tetapi yang kurang enak tu apabila kita buat dan kita punya anak, punya rakan sekerja, kita punya jatah tu terlibat tu, dia tak apalah, bos dah buat lah. Bos dah buat dah. Tak apalah, puan dah buat lah. Tak apalah, cik dah buat lah. Tak apa. Dia pun just tunggu. Akhirnya kebertanggungjawabkan kepada skop tugas tu. Ada pengalaman lah. Kan? So, pengurusan tu jadi kacau bilau. Maksudnya pengurusan tu, kita cerita tu, pengurusan dia jadi kacau bilau. Sebab kita tak tahu. Dah kerja cantik je. Kan? You ada jawatankuasa, tu ada pengarah, timbalan pengarah, jawatankuasa promosi dan penajaan, tempat, logistik, facilities, license officer, semua ada kat situ. Tapi yang buatnya mungkin 2-3 orang saja. Kan? So itu yang masalahnya. Okay. Next ialah the task of effective sports managers. Okay. Tapi kat situ tadi ada dua keadaan macam mana kita nak membezakan lah. So session yang kedua kita bezakan. Sebab kita mungkin kat sini kita adalah leaders ni dia banyak lah. Dia banyak. Maksudnya dia bukan leaders by position saja. Bila kita duduk di tangkuasa logistik, kita juga leaders dekat bahagian tu. Sama juga macam kalau kata kita bawa pelajar untuk bersukan. Kalau kita ada pasukan bola sepak ataupun pasukan bola jaring, okay, macam mana kita nak kata you adalah leader dalam bahagian tersebut? You adalah leader kepada diri. Sebab by zoning, by position, by structure, you are the leaders. So saya kata pada student saya, pada player saya kata kalau duduk dekat striker, you forward, so macam mana you nak lead team tu as a striker? Walaupun you bukan captain pasukan. So you are leaders. Captain ada dalam padang tu. Okay. Jadi daripada situ, kalau kata itu by position, kan? Kalau by zone pula, by zone, kalau kata kita dekat belah kanan, katalah, dekat padang kanan. So sekarang kita untuk defensive punya situation. Boleh faham tu Saya nak bagi contoh ni. Kalau contoh tinggi ataupun tak sampai, nanti bagi tahu saya. Okay. Kalau by zoning pula, kalau kata dekat sebelah kanan, dekat untuk kita defensif, so siapa yang nak memulakan? Siapa yang nak lead defensif di situ? So jawapan tu datang daripada players dan kita jadi moderator kepada situasi tersebut. You jurulatih sebagai moderator kepada situasi tersebut. So mereka faham. So dia kena lead. Yang lain tak boleh. Hang lah buat kerja. Kan? So bila hang buat kerja, dia tak jadi unit lah. Kan? So bila tak jadi unit, maksudnya kita nak group as a unit. Mana kita nak pergi sebagai satu pasukan. So akhirnya timbul masalah. Bola, tumpuan, dan akhirnya kita kalah, dapat gol. Sebab tak bergerak sebagai satu unit. So itu adalah pahaman dalam konteks macam mana kita nak mengurus dan mengetuai. Okay, so yang pertama management function. Okay, yang ni. Yang ni kita lihat macam mana kita effective sports managers. So kalau students yang dia berada dalam dia dalam kita akan balik kepada management function, which is kita ada plan, organize, lead and control. 4 perkara ni saja. So kalau 4 perkara ni difahami oleh pelajar, kita sendiri sebagai seorang yang bertanggungjawab kepada aktiviti tersebut, macam mana nak plan. Okay. Sebab jika kita ada perancangan yang baik,
Maksudnya tadi daripada jawatankuasa, daripada jadual yang dia buat, daripada time frame. Maksudnya kalau ada kalau advance lagi, apa kita ambil perhatian dalam persoalan dulu. Kenapa kita selalu dapat tahu penganjuran untuk World Cup tahu lebih awal? 2003 kita dah tahu lah lebih awal. Kan? Maksudnya penganjuran untuk sukan Commonwealth 4 tahun sekali. 2 tahun sekali. Betul kan saya kata 4 tahun sekali. Okey. So kenapa kita dah tahu dah 4 tahun ni orang lain, 4 tahun ni negara lain pula. Dan mereka bukan saja perlu dapatkan jawapan tu pada hari ini. Sebab dalam sukan bila kita cerita tentang sport project management, saya rasa dalam bisnes pun ada juga. Belakang tu. Sebab apa? Sebab kita patah balik dia kotak dia pakai kot ni lah. Lagi kalau ni mati saya. Allah. Okey ya. Okay. Dia lebih gambaran dia. So katalah di sini adalah teknik dekat tarikh dia adalah 10 hari bulan 9 2023. 10 hari bulan 2023. So ini ke bawah ke belakang ni kita kang. Sebab tu dalam konteks pengurusan acara, pengurusan event, kita dah tahu world berlaku, kita dah tahu dah, oh nanti kita pergi ke sana. So orang yang di luar rumah tu dia dah tahu dah macam mana. Sebab tu bila dalam berita ke dalam mesyuarat penyelarasan sukan tersebut, dia dah kenal pasti apakah perkara yang tak selesai lagi, apakah yang mengambil masa yang panjang, stadium mana yang tak siap lagi. Kan? And then tapi di situ adalah bahagian-bahagian tertentu yang akan dilihat. Maksudnya kontraktor akan menyebut okey, tempoh ni kita lambat pasal sekian-sekian, material tak sampai dan sebagainya. So mengambil masa 3 bulan. So kat situ kita boleh ada adjustment. So sebagai seorang ketua group, kita nak jalankan 9. Sebab tu kadang-kadang bila ada pelaporan dan sebagainya, keadaan membimbangkan kerana fasiliti sukan di Olimpik Tokyo masih lagi berada dalam keadaan 70%. Sedangkan minggu depan nak sukan Tokyo. Contohlah, ni contoh. Tapi bila ada keadaan tempat duduk daftaran perkampungan sukan masih lagi belum selesai. Lagi 70%. Lagi sebulan. So bagaimana perkara tu diselesaikan? Perkara tu nak diuruskan. Kalau benda tu, kalau ada perancangan yang sebegini, akan mencantikkan. Dan setiap daripada departmen-departmen yang bertanggungjawab kepada proses tersebut dapat menyelesaikan dengan baik dan kita dapat progress. Kita berada sebagai untuk ensure okay, selesai kan. So kalau tak sebab tu kita kena ada time frame. Sebab kadang-kadang apa yang berlaku dalam sudut perkara biasa, perancangan sesuatu event, kita hanya merancang berdasarkan tugasan saja. Kita tidak merancang melibatkan masa yang diberikan. Kan? Time frame. Maksudnya dia tahu milestone, maksudnya milestone lah, milestone. Sama juga kalau macam mungkin ada pensyarah di sini, mungkin kalau kata ada pengurusan grant kan. Kalau kita dapat grant untuk research, dia bagi tempoh 2 tahun. Yang ni kena so bagaimana perancangan tu, keuangan tu, duit dah sampai mana sampai. Lagi 2 bulan duit ada lagi 30,000 tak selesai. Nak kena habiskan duit tu. Jadi kalau ada duit lagi, maksudnya you tak efficient lah. Sama
pengurusan sesuatu event. Kalau kita ada 20,000, kita dapat 20,000, pengurusan kewangan kita 20,000, so let finish the 20,000. Itu saya punya ni lah. Bukannya you dapat 20,000, you jimat sampai 10,000. Dipakai 10,000. So akhirnya 10,000 tu dipulangkan balik. Ataupun tidak berpakai, tapi bergantung kepada bagaimana ianya berlaku lah. Contohnya dalam satu universiti, satu universiti UiTM Perlis 14 mengurus maksudnya gaji, kontrak, kontrak pembersihan sebagainya, 14 juta. UiTM Perlis saja. Kalau sebelum ni kita dapat 21 juta, 22 mengurus. So bila dah sampai tahun ini yang agak kritikal, 2 tahun turut-turut 14 juta. So kita dah kurang 6 juta. 6 juta. So daripada situ macam mana kita nak mengurus? Tapi pihak yang menyampaikan kepada kita, dia kata okey, kalau boleh kita jimat. Saya kata kalau you dah bagi dekat bahagian sukan sekian, kalau saya perancangannya habiskan. Sebab apa? Sebab kalau tak cukup, you kena demand. Kalau kata you dapat 14 juta, hari tu dikurangkan 14 juta. Kalau you kena 12 juta saja, so 2 juta you tak pakai. So nanti tahun depan dia kurang lagi. Dia kata, oh UiTM Perlis you boleh handle 12 juta je. Kan? So bagi saya, it's not efficient. Kalau kita pulangkan balik. So kita kena ada strategi. Okay. Alright, so itu management function. Non-management function, sometimes sports manager needs to help their people to get the job done. Okay, for instance, helping to clean up after sport event shows manager willing to support his team of employees. Yang ni kadang ini di kita lah, kan? Sebab apa? Sebab kita punya subordinates, kita punya student, dia kata, lecturer pun boleh buat, pegawai tu pun, bos, timbalan pengarah pun boleh turun bantu sama-sama, walaupun tak buat, dia duduk, kan? Dia pegang plastik, kan? Sebab apa? Sebab nak leaders, tapi kebanyakannya kita tinggal. Okay. Tapi saya rasa tak kot, tuan-tuan kan tak kan? Tak tinggal kan? Tak tinggal. Okay, next. Management function work as a system. Saya dah ke depan tadi, dah cakap ke depan pula. Maksudnya benda tu dah sampaikan tadi. Cuma dalam konteks 4 effective managers tadi, yang ini dia jatuh nombor 3. Okay, function work as a system. So, sport managers need the ability to understand an organization whole and the relationship among its parts. Okay, kadang-kadang kita dah bahagian sukan, tapi kita juga kena melibatkan bahagian keuangan. Kita kena melibatkan bahagian kesihatan. Maksudnya macam mana kita nak libatkan kita punya klinik, doktor sukan kita bersama dengan program sukan kita. Macam mana kita nak libatkan orang keuangan untuk libat sama untuk menguruskan perbelanjaan kita. Bagaimana kita nak libatkan bahagian hal luar pelajar kita untuk pengurusan penginapan, bahagian college, kan, dan sebagainya. So dia work as a system. Kadang-kadang kita faham yang kita duduk di unit core curriculum ataupun unit sukan, tetapi dalam satu penganjuran dia melibatkan projek. So bila projek tu kita kena involve, kan, ada parti ataupun ada department untuk bersama-sama dengan kita supaya dapat melancarkan lagi kita punya program. Okay, and next one, management roles, which dia punya statement kat sini, sports managers must wear many hats. Dia back to leadership tadilah, kan. Okay, they must juggle being the figurehead, leader, monitor, spokesperson, entrepreneur, disturbance handler, resources allocator, and negotiator. So ini adalah role of management. So kalau kata kita nak maklum kepada student kita ataupun bagaimana peranan kita sewaktu itu, so we talk about management, this is you. Kan, maksudnya bila kita pergi jumpa dengan orang, kita nak negotiate, kita nak tapi benda tu perlukan soft skill lah, yang di dalamnya ada lagi yang perlu diberikan kepada mereka. So dalam konteks ini, bila kita dah berada dalam ruang lingkup sebagai seorang ketua tadi, so you are the leaders, kan, you punya
you punya personality, you punya pembawakan, you punya percakapan, you punya apa lagi? Bagaimana berada dalam sesuatu bilik mesyuarat, macam mana kita observe, macam mana kita ada empathy, macam mana kita mendengar. So that is skill lah, saya rasa skill. So semakin banyak kita berada dalam situasi yang berbeza, semakin banyak kita ada pengalaman untuk kita menyelesaikan perkara dalam konteks yang kita hadapi. Tapi apa yang dalam sukan? Ada tuan-tuan yang ni. Apa yang biasanya susah? Kita dah faham dah, kita kena buat tu, buat ni, kita kena ensure ni, kita kena coordinate ni, kena lead ni. Apa yang biasanya yang macam jadi cabaran pada kita, yang kita balik kadang menangis? Duit. Lagi apa? Birokrasi. Mungkin kita boleh kata itu biasa, tapi macam mana kita nak jadi culture ialah dengan memahami struktur, fungsi dan juga apa yang sepatutnya dilakukan setiap orang, dan dengan kita akan tercapai, kita akan, bila program tu sukses, kita rasa macam our work, not the leader work. Tapi kita kat bawah, kita rasa macam program sukses, program sukses, kita tak kata cik tuan kita ni sukses, dia adalah jawatan kuasa ni sukses, kan? Tapi kalau kita ada perasaan, dia je. Kalau kita ada perasaan, kita buat pun dia je dapat nama, so we are wrong. No. So, itu persepsi kita. Kalau kita kata, okay, komuniti Nina yang berjaya organize. Puan Nina kan? Dia sampai terlupa saya pun terlupa dia. Dia pernah tahu saya. So kalau dia berjaya, dia bukan Puan Nina punya sukses. Dia adalah komuniti tu, dunia itu yang menjayakan. Bukan dia yang dapat. Tapi kita, kita buat nanti dia yang naik. Itu perasaan kita, itu masalahnya. Okay, so yang kena ubah. Dan saya pernah duduk di Halal Academic dekat UiTM. Bila duduk di Halal Academic tu, saya duduk di situ, bila saya handle faculty, para pensyarah saya berlaku, bila kata sebelum ni, maksudnya ketua pusat pengajar yang buat, saya kata tengok tugas saya dan tengok tugas saya. Kata, so you tak boleh samakan dengan dia. Kalau you punya task, you punya part, you kena buat. Tapi sebab apa? Sebab dah jadi culture yang leader tu kena buat. So, saya kata no. Dengan saya tak, you buat. Dia tak suka saya tak peduli lah, you buat. Kalau tak, semua saya nak kena buat. Kan? Tu saya pun ada, maksudnya bukan kita tak nak, kita jadi ketua, tanggungjawab sangat besar. Bila kita jadi orang yang menguruskan sesuatu projek, ataupun kita adalah orang yang sangat besar tanggungjawab dia. Tapi besar tanggungjawab sama besar dengan besar tugas tu ada mereka-mereka tu. Maksudnya within the time frame, within the job description, job task, job specification, mereka dah kena buat dah. Okay. So akhirnya benda tu dah jadi biasa, dah harmoni. So akhirnya leaders yang baru, dia mudah pula. Dia kata thank you lah. Dia kata thank you my friend lah. Dia kata. Sebab apa? Sebab benda tu dia dah jadi culture yang baru. Kan? Okay, so that is the process lah. Sebab ada slogan membiasakan yang tidak biasa.
kan. So akhirnya job description tu bila ada audit dan sebagainya, itu yang nak dilihat, job description, job specification dan sebagainya. Tapi kita tengok you buat lebih ni. Ni you buat, you buat. Kenapa you buat? Tak, kita pula bagi kata, maknanya kita cerita benda yang tak baik tentang organisasi kepada kita punya auditor. Maksudnya dia pun tak buat lah ni. Tak buat, saya yang buat. Tak boleh lah. You nak tunjuk apa? Dia tak kata you bagus, dia kata you tak bagus, you tak efficient, you not the good leaders or managers, because of all those things is not your responsibility. You just to ensure the thing become, apa maksudnya, successful, jadi yang part tu berlaku di peringkat ni. So let them know how to manage and take responsibility. Okay. Right. So tadi kita ada 4. Effective sport managers. So dalam sharing tadi tu, so kita ada kena tahu management function, kena tahu non-management function kita apa. Kemudian dalam masa sama, management work as a system, dan seterusnya management roles tadi. Okay, even though you wear many hats lah, perkara-perkara dalam you punya skop tugas. Okay, bila kita dah tahu lah tugas, okay, so perkara yang penting dalam asas pengurusan apply kepada sukan, kan? So yang pagi ni kita ada asas pengurusan lah, maksudnya, tapi apply kepada sukan. Tapi pengetahuan ini kalau kata untuk subjek pengurusan sukan, so apa yang kita beri kepada kita punya pelajar ataupun kita punya dalam konten silibus kita, so kita kena tahu yang apakah karakteristik organisation tadi. Berbalik-balik kepada pemahaman kita kepada yang tadilah, tentang work as a system, as a unit, as a group, kan? Okay. An organization is a social unit with 2 or more people interact to achieve a common goal or sets of goal. Okay, what are the goals? To accomplish organizational objective. Okay, maksudnya kita masuk, kita tahu adakah kita kerja untuk projek tersebut ataupun kita berada dalam jawatan kerja kita. Maksudnya kita sebagai penolong pegawai sukan, kita adalah pegawai sukan ataupun kita adalah pensyarah untuk subjek tersebut. So tahu kita adalah spesifik peranan kita. Tapi bila kita berada dipanggil untuk kita ada kursus tertentu yang kita nak selesaikan, kita ada projek tertentu yang kita nak selesaikan, so kita kena faham balik goal kita adalah untuk projek tersebut. Okay, so maksudnya kita dah ada 2 peranan yang berbeza lah kat situ. Kalau contoh macam saya, kalau saya lecturer, so saya mengajar. Tapi dalam konteks bila kita dalam pembangunan sukan, saya adalah jurulatih. So saya dah tukar topi saya sebagai jurulatih. Tapi bila saya di rumah, saya jadi bapa lah. Kan? Saya jadi bapa. So lain dia punya ni. So kita kena tahu accomplish organization objective. Okay, and then of course to preserve knowledge, okay, and then to serve society, because of unit sukan, kan, kalau bahagian sukan, kalau pelajar kita, dia kata kalau you nak tahu how to manage the sports, so maksudnya you kena get involved, and then our role is to serve the society. That's why pegawai belia dan sukan, Kementerian Belia dan Sukan, siapa ada kenalan, kawan, isteri, suami yang duduk dekat bahagian sukan, mereka ni tak ada weekend. Ya, Puan Nina, betul tak Puan Nina? Tak ada weekend. So kalau Puan Nina adalah pegawai sukan, kan, husband dia yang ada weekend dengan anak-anak. Ataupun mehlah join sama event. Itu yang berlaku. Okay? Because dia kena serve society. Kan, event sukan ni berlaku waktu weekend, jarang lah. Dan kalau saya cakap pada student saya yang ambil yang pergi practical training, yang ni yang dia kata, doktor, kenapa kita kena kerja hari Sabtu Ahad? Lepas tu kami kena pergi Sungai Petani, ada event ni, Prihatin Negara, kena duduk di sana. Itu saya kata, what you expect? Saya tanya balik soalan, what you expect? Bukan Isnin sampai, sebab dia kalau Kedah Ahad sampai Khamis, Ahad Khamis je, so patutnya Jumaat Sabtu kami free. Kata, are you sure? Sebab tu kita kena jelaskan, kena faham
Bila dalam sukan ni, dia bukannya kerja dia pernah berdiskusi lah juga dengan MF sebagainya. Sebab saya, you kena yang buat kerja lah. Betul-betul yang bertanggungjawab kepada kerja tersebut. Dia kena ada flexible time. Bukan saya nak promote, dia duduk sukan kena fleksibel. Tak, because of kadang-kadang diorang sampai malam, kan? Balik pukul 1 pagi tu, esok di program balik. Lepas tu weekend program, kena entertain dan sebagainya. Ada kalau bos daripada HQ tu, daripada Putrajaya tu, nak kena ada bersama juga. So akhirnya tak ada masa, kan? So saya cakap pada student saya, so bila dalam sukan tu, because you are social, bukannya bersosial, maksudnya you social scheme. You punya waktu tu adalah weekend dan malam. Sebab hari biasa, bila you buat program, orang semua bekerja, orang semua bersekolah, orang semua beruniversiti, kan? You nak buat event basikal, you kena buat event hari Sabtu, Ahad, Jumaat. Contoh macam tu lah. You nak buat program prihatin negara, nak buat bacaan dan sebagainya, kan? Contohnya, you kena cari masa yang bukan you ada, mereka ada. So kalau kata kita nak buat sukan football, kan? Saya tak involve dengan football. Sukan football. So perancangan kita bukan kita kena tahu, kita nak involve siapa? Semua IPT di Malaysia. So kita kena baca apa? Kena baca the academic diorang. Bukannya kita free waktu ni. Ini cuti sekolah ya. Aku nak bawa anak aku pergi overseas. Kan? Kita buat waktu lain lah. You fikir waktu you tak fikir waktu orang. Kan? So sebab apa? Sebab kita serve to society. Bila sukan tu. So macam kita nak buat jadual pertandingan. Kita ada berapa pasukan. So kita nak buat waktu bila. So adakah mengganggu kuliah, mengganggu waktu kerja mereka. So kita terpaksa buat waktu yang sesuai. Tiba-tiba dah buat cantik. Rupanya UiTM exam lah waktu ni. Tak ada partisipan UiTM. Kan? So perbincangan, kefahaman, knowledge. So dia kena ada maklumat di situ. So bila ada maklumat, so sejahtera lah program tersebut. Kan? So sebagai contoh, macam baru ni, Kementerian Pengajian Tinggi, Liga IPT Kebangsaan akan bermula. Dia dah panggil lah mesyuarat hari Khamis ni dekat Putrajaya. So panggil mesyuarat, tengok jadual tu, pertandingan 5 bulan November sehingga Mac. So bila tengok kalender akademik, so Mac kebanyakan daripada universiti exam. So macam mana untuk pasukan? So kita nak dengar, kita nak try to shade. Sebab student selain daripada sebagai pemain, mereka juga adalah pelajar, kan? Jadi kita orang tengah yang ada di pada superior, kan? Masuk ni kita bagi bajet RM20,000, penginapan, sediaan untuk allowance, makan dan sebagainya, dan kita nak at least dapat top 4 of the league. Tapi kita nak jaga emosi pelajar kita ni, kan? Jadi kita, lepas tu nak jaga emosi, nak kena ada squad, tak boleh ada 18 orang aja. Kalau ada 18 orang aja sakit lah, kan? Yang injured, yang kena cut, tiba-tiba minggu tu pula, katalah minggu depan sekian-sekian hari bulan, hari Sabtu, jadi kena travel pergi ke UNIZA. Perancangan tak perlu perancangan, kan? Kena pergi UNIZA. Tiba-tiba student bagi tahu dia 4 orang, dia kata kami ada academic trip, ada assessment. Kalau dia nego dengan pensyarah tu, kata saya nak bawa 4 orang juga, penting, player tak ada. Kalau dia boleh tukar tarikh, dia boleh, okey. Kalau tak boleh, saya kata dia punya priority akademik. Tak apa, saya selesai ni. So itu ada, kita nak negotiate, kita nak ada budi bicara, ada kefahaman dan sebagainya. Itu dalam konteks sukan lah. Saya mungkin kat tuan-tuan punya part tu mungkin ada berbeza, mungkin ada sama. Okay. Sebab dia melibatkan perancangan, kan? And then of course characteristic of an organisation to provide the carriers. So kalau kita sebut tentang pengurusan sukan ni, kadang-kadang semua orang tanya, kan, kalau you ambil program pengurusan sukan nak pergi mana, kan?
Dan adakah pengurusan sukan tu hanya mereka yang dalam pengurusan sukan saja yang boleh duduk di situ? Kalau anda tuan-tuan perempuan tanya kan, sepatutnya kalau kata mereka yang ada di dalam pengurusan sukan tu yang ambil pengurusan sukan lah. Tapi juga sebab apa? Sebab personality and candidate tu tak suit dengan pengurusan. Itu isu dia. So ni back to saya punya pengalaman. Kat saya kata, kenapa you tak boleh dapat sebagai penolong pegawai sukan ataupun pegawai sukan? You adalah graduan pengurusan sukan. You adalah graduan sains sukan. Kenapa you tak dapat post tu? Kenapa yang dapat tu adalah mereka yang berada di universiti lain, jurusan pengurusan ekonomi, computer science, duduk di Jabatan Belia dan Sukan. Bagus sebab apa? Sebab ada strategic activities. Dan strategic apa? Maksudnya ada skop tugas lah kan. Tapi sepatutnya you lah ada di situ. Isu dia sebab you tak ada soft skill, you tak boleh nak bercakap, you tak boleh solve problem, kita kata. Compare dia. Apa lebihnya dia? Sebab dia pun main sukan. Bukannya bukan you duduk pengurusan sukan tapi you bersukan. Dia duduk di fakulti Usuluddin, contohlah kan. Tapi dia pesilat negara. Dia pergi bersukan dan dia datang interview untuk bekerja. Contohnya lah, dia ada mewakili Universiti ASEAN. Bila pergi interview, dia cerita senario, dia boleh problem. And then kita cakap, dia daripada ambil you. Kan? Tapi kita tengok balik kenapa kita sebab apa? Sebab presentation tak nak betul-betul kan, balai harakat kawan kan. Sebab benda tu semua tu sepatutnya dalam pengetahuan. Sebab sekarang saya rasa mudah. Kalau dulu kita macam saya dulu, kalau nak cari buku, nak apa semua, nak kena pergi library dekat ISN, kena pergi library negara, duduk kat Shah Alam naik motor kan. Hujan kedah. Praktikal pun nak cari tempat praktikal yang macam mana? Tempat praktikal yang kita rasa boleh letak dekat CV tu cantik. Tapi sekarang student tak. Saya jadi hairan. Apakah kemanjaan yang diberikan mereka? Kalau saya nak praktikal science fight dan terpaksa temu duga pula. Diploma Persatuan Bola Sepak Malaysia Kelana Jaya. Sebab nak dalam pengajian selesai praktikal itu, tak kisahlah saya buat apa pun. Saya duduk dekat tim tolong urus pasport, diorang nak pergi Pesta Bola Merdeka, Piala Tiger Cup. Saya tengok dia punya session training. Sebab saya main bola universiti, saya nak berada dekat di situ, tapi saya tak nampak lah masa saya nak jadi lecturer pun. Kan, saya tak fikir pun. Tapi because of nak CV cantik. So duduk rumah sewa. Bekok PTPTN adalah sumber yang sangat baik untuk saya waktu tu. Tapi dia gunakan dengan cara yang baik lah kan. Tak macam yang sekarang ni kan, BTPTN lain. Tapi saya tak tahulah, masing-masing lain dia punya keperluan kan. Ada yang tanggung keluarga dengan BTPTN. Itu off topic kita lah. Okay. Tapi sikap dan kehendak, macam mana kita nak bantu sukan tu berkembang kan. Bila tu sebab saya dah masuk ke pengurusan sukan, saya tukar daripada pengajian sukan, sepatutnya saya pergi ke sains sukan. Tapi bila saya tengok result saya, semua ni macam pengurusan sukan je yang macam skor-skor kan. Saya kata saya tukar, walaupun saya kena lebih panjang sikit. Bila masuk degree kena panjang sikit. Sepatutnya 2 tahun je, sebab you dapat exemption kan, patut 2 tahun je degree, tapi saya ambil 2 tahun setengah because saya nak tukar channel kepada pengurusan sukan. Sebab saya dah nampak dah, walaupun you dekat dalam sukan, you manage, you plan, you coordinate kan. Melainkan kalau saya memang saya nak jadi expertise on that area, saya kena mastery lah fisiologi ke, anatomi ke, biomekanik. Because of that, saya nak orang serve saya dan saya nak manage kan. Itu sikap lah waktu pemikiran waktu tu. So waktu degree apa saya buat? Saya praktikal dekat Menara Rebung Bangsa. Itu you buat apa kat sana Menara Rebung Bangsa tu? Menara Telekom tu tak ada unit sukan ke? Tak ada sport unit ke? Di bawah HR department ada sport unit.
buat kertas kerja, improvise training untuk tim hoki Telekom Malaysia. Saya belajar, saya buat, saya dapat pengalaman, kan. So alhamdulillah, setiap pagi daripada section 8 Shah Alam tu naik dekat Federal Highway tu naik motor EX5 WAM 360. Motor tu ada lagi kat kampung. Motor Agung. Tak ada road tax. Saya buat pergi surau je lah kan. Orang tua saya pun tak bawa motor. Okay. Setiap hari hujan redah. Tiba-tiba lama nak masuk je, alamak banjir bawah kat Federal Highway tu. Kan ada ruang macam, oh nasib baik tak masuk kan. Oh petah balik masuk ikut highway. Masuk di atas. Okay. Bukan tiba-tiba terus jadi macam ni je, tak. Kan masing-masing ada pengalaman masing-masing. So from that pengalaman, okay, keluar habis belajar. Jadi ini dah part of sharing session lah ni. Sebab apa? Sebab benda yang kita belajar, macam nak mengurus, macam nak buat jadual, macam mana nak kerja. Kadang-kadang kena pergi Sabtu Ahad malam, nak deal dengan coach, nak deal dengan opposition, kena buat jadual pertandingan. Jadi benda tu keluar habis degree, saya ini pengalaman sukan juga ni. Saya bekerja dekat dekat Brickfield, di mana waktu itu Sukan Sukma 204 organised by Negeri Sembilan. Sukma 204, check balik betul Sukma 24 dekat Negeri Sembilan. Okay, so waktu tu umur 24 tahun. Boleh agak umur saya berapa sekarang kan. Umur saya. Okay, so waktu umur 24 tu masih lagi dengan tu. Okay, alam ke Brickfield, kadang-kadang naik komuter pergi ke Milan untuk handle saya betul sebagai pengurusan penajaan SAI event untuk Sukma Negeri Sembilan. Tapi bukanlah kita jadi orang atas, tak. Kita duduk di bawah, kita belajar, kena lukis Stadium Paroi, kena ada department drawing dengan geng-geng drawing arkitek, drawing lah, kena bagi tahu, kena negotiate, belajar negotiate Telekom Malaysia, Petronas, hanya untuk siapa yang boleh letak belon besar dekat Stadium Paroi tu. Saya rasa Puan Nina pun kalau dekat JBS teman-tuan, macam mana nak menyelesaikan, kan? Kalau the same amount, kan, 1 juta, 1 juta. Siapa yang nak letak belon dekat contoh macam tu lah, kan? Kat mana kamera coverage? Kalau dapat kamera coverage, kalau dekat sepak takraw, badminton, kamera coverage kat mana? So bila kamera coverage kat mana, kalau belah sini, so sepatutnya yang sponsors kategori A, kategori B, kategori C, so dia adalah dia punya portion dia untuk kamera dapat tu. Itu pengurusan penajaan pula. Lepas tu dah sampai hari kerja, naik motor tu juga. Okay. Naik motor tu juga pergi ke Port Dickson, ke Port Dickson sebab nak tengok balik banting yang kita dah buat tu. Sebab nanti orang yang menaja tu, Molten ke semualah penaja ni, Petronas, Telekom dan sebagainya. So diorang nak tengok tu ada tak, don't counted, bukan saya saja letak. Kita deal dengan pihak, nak deal pihak luar pula, nak deal dengan pihak Majlis Pembandaran, kan, nak gantung kebenaran, gantung banner, billboard dan sebagainya. Betul tak ni? Lepas tu dekat atlet punya, kalau olahraga atlet tu punya, kan, Milo. Kenapa Milo dekat situ? Kenapa tak boleh 100 plus? Kenapa Milo? So dekat starting block tu, bila dekat tempat dia duduk, kan, yang warna putih macam kursi duduk tu sebelum nak start tu, ada Milo kat bawah ke, ada 100 plus ke. Benda tu sebenarnya very particular detail. So banyak yang kita belajar, banyak benda yang kita kena mengurusnya, deal. That is the experience yang saya boleh share lah. Jadi sampai pada satu tahap bila saya dapat peluang pula waktu tu, lepas praktikal, saya dapat pergi ke luar negara 2 minggu, student leader studi tour, pergi New Zealand 2 minggu, Auckland, Christchurch dengan Wellington. Pergi ditanggung oleh Kementerian Pengajian Tinggi waktu tu, student dia, semua student leader daripada universiti, dua. Masa tu UI tanya tuan rumah untuk bawa delegasi tersebut, ada 40 orang semuanya. Waktu tu ada Islamifobia,
kita orang transit dekat Australia, semua kena buka beg. Semua kena buka beg. Sudah kan buka beg. Buka lah. Buka beg. Lepas tu transit sekejap. Sebab ada perkara-perkara yang mungkin dia syak kepada kita lah, sebab semua Muslim. Ada Chinese dua tengok daripada UM dengan saya tak ingat UM dengan ada Sabah Sarawak. So dia semua lah kena transit, kena buka beg. Kemudian pergi dilayan oleh Malaysia Education dekat sana. So apa yang menarik tentang urusan sukan pula ni, tapi yang pergi tu ada untuk semua perkara lah. So apa yang part saya di situ, saya kita pergi melawat universiti, kita ada sesi sesi bersama dengan international student di sana, buat program, maksudnya Malaysia punya Kementerian Pengajian masa tu buat program dengan Malaysia student di sana, buat event sukan. Saya lah kena organize event, buat macam futsal, kena buat telematch dan sebagainya, ada kena organize deal dengan diorang pula kat mana nak dapatkan barang-barang tersebut yang halal. Lepas tu yang paling menarik sekali apabila saya diberi peluang untuk melawat study tour universiti dekat University of Canterbury dan juga Lincoln University. Okay, dekat situ, dekat Politeknik Politeknik dia jauh sikit. Saya tak ingat lah, lama dah tu lama dah masa tu. Dia yang menariknya sebab dia orang more focus on rugby. Kan, rugby, sukan rugby. Bila kita masuk home dengan away, very different. Yang beza. Contoh agak apa? Itu salah satu perancangan mereka dan untuk win the game. Okay, apa dia buat? Kalau kita masuk dekat away, kita masuk macam wah kan, kondusifnya kursi dia, sebab dia universiti masih lagi peringkat development lah kalau universiti. So dia ada bunga, gambar bunga, mural yang macam cantik lah, ada petak-petak abstrak dan sebagainya. Okay, you masuk macam tenang kan, masuk ke home-nya, home cantik, kemas, tapi penuh dengan bicep, perkataan ada api, ada words yang sangat membina lah masa tu. So, different home dengan away. You entertain orang lain kan, tapi you play with the psychology kan. Entertain, okay, you duduk kan, aircon apa semua. Bilik kita pun ada aircon jugalah, home ada aircon jugalah. Cuma words, dia punya lencana, dia punya maklumat kemenangan, history dia. So saya kata wah, ni satu benda yang like, waktu tu saya tak terfikir. Tapi bila saya sport psychology dekat saya kata saya nak share satu benda lah kan. Jadi benda tu saya rasa that makes me to understand, sebab universiti kadang-kadang besar, Lina tak besar sangat pun, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada kan. Kita pergi stadium UM, stadium UIM dan sebagainya, bilik kecil je. Besar pun UM lah saya ingat, dia punya stadium kan kat sana. So dia, bila kita gantung jersey kita apa semua tu, itu adalah bagaimana unit tersebut tapi come to another approach pasukan dia dah berbeza. Satu very conducive, aman, tenang. Satu conducive tapi bring moral, you boost your moral. Perancangan unit sukan dia kan, pusat sukan dia, universiti dia. Tinggal to share. Okay, alright. Dah sampai 10.30 kan, 15 minit ya. Saya boleh habiskan awal sikit. Okay, so sebab itu dalam konteks ini, so kita kena faham structure, okay, design dan juga culture. So saya rasa kalau agak saya nak cakap balik adalah benda yang sama, kefahaman kita. Because of structure, dia berbalik kepada yang kita faham tadi lah. You work as a system, okay, we understand task, job description, okay, and then apa yang membolehkan kita motivate untuk terus kekal melaksanakan tugasan tersebut. Okay, and then when kita ambil ayat yang last tu, when the organizational structure is aligned with organizational needs, it results in greater organizational efficiencies and less conflict.
Sebab kita nak less conflict. Kan kita nak, macam saya awak cakap di awal tadi, so we work as a team, we work as a group. Then when we succeed, bukannya individu, maksudnya semua kita yang berjaya. And then design, organization design, the process of selecting and managing aspect of organization structure and culture to enable the organization to achieve its goal. Okay, designing and redesigning the organization in response to internal and external changes is the key managerial function. Okay, then how we design and also select the best structure. Sebab kadang-kadang dia berubah ikut projek. Struktur yang biasa adalah yang biasa, macam kita ada carta organisasi kan. Tapi when it come to project, dia dah berbeza lah. Sebab mungkin kita sebagai penolong pegawai sukan ini, tapi kita juga buat kerja yang berbeza daripada skop tugas kita. Jadi kita kena akur dengan apa yang telah dirancangkan untuk kita. Okay, back to what we plan, organize, lead and control. And then culture tadi, a system of shared values, okay, norms and assumption that guides members' attitude and behaviors and influence how they perceive and react to their environment. So this is part of how we makes our organisation a best place to work. So maksudnya dekat situ kita kena guide, kita kena ada good behaviors, and then kita promote positive moral dekat situ untuk kita berada dalam situasi yang baik dalam organisasi. Okay, and next is, saya rasa benda ni yang dia berbalik-balik kepada apa yang kita sebutkan tadi, kefahaman kita tentang structured. Dan bila kita faham structured, then kita akan memahami skop tugas kita. So we know who our top ataupun senior management. So kalau kita lihat kat sini, most of the time mereka akan spend untuk melakukan management function tadi. Okay, dan yang kedua, kalau dalam middle management, apa yang mereka lakukan? Okay, kebiasaannya mereka jadi supervisor ataupun mereka spend most of the time on planning and controlling. Because of, macam saya cakap tadi, you have to ensure everything is accordance to your plan, kan? So maksudnya you have to responsible with the operation, the work is progress, ada dia punya pelaporan-pelaporan dan sebagainya. Okay, and then the next is bawah sekali tu, supervisory management. Okay, first level management in a company or dalam organisasi often have non-management activities to perform as well. So maksudnya even though dia tidak ada maksudnya management function tadi, tetapi mereka bertanggungjawab untuk melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh pihak tertentu berdasarkan job description ataupun tugasan yang diberi. Okay. So daripada sini apa yang kita maklum? So maksudnya kat sini kita who report to whom. Okay. So who report to whom? Maksudnya kalau berada di sini kita tak boleh terus pergi top senior. So you have to report to the middle management. And after that, kalau you boleh selesai, tak payah nak peningkan kepada orang atas. Kan? Isu dia kita boleh sampai sini, sama ada dia terus ke atas, sampai ke sini tak nak selesaikan masalah, dia pergi ke atas. So akhirnya siapa yang pening? Atas yang pening. Sebenarnya benda itu boleh diselesaikan, tetapi authority ataupun kita panggil authority lah, maksudnya authority kepada setiap skop tu diberikan. You dah buat job description, job task, tapi akhirnya you juga nak ambil pot. Sebenarnya bila you dah ambil, you dah selesaikan masalah di sini, okay, you maklum dekat sini, report, kemudian kalau ada konflik, ada stuck dan sebagainya, so you selesaikan dekat peringkat itu because you ada level of management you kat sini. And then back to the supervisory management. Selesai. And then apa yang you buat tu, you take note, and then bila come to the team meeting senior, baru you report ke atas. So kalau kata okay, have you done it? Yes, kan? Okay, make sense. Tapi kalau top pun tak bagi kepercayaan, tak rasa macam dia nak ambil pot untuk decision maker, so itu yang masalahnya, kan? Sebab apa? Sebab macam tadi lah, dia melibatkan ada orang lain nak masuk sini, ada orang ni nak masuk sini, ada orang ni nak interfere kat sini, ada orang so benda tadi itulah.
So akhirnya dia akan jadi kelang kabut. So akhirnya tak berlakulah the good management practice tu. Okay. Alright. So, okay. So continuing dia ialah kefahaman kita tentang sports organisation. Sebab tadi kita dah lihat dah, ini management yang biasa. Saya rasa ini berlaku dekat mana-mana organisasi kan. Sama ada kalau private dia mungkin dia more to the flat kan, dia flat, dia ada satu bos, dua bos, tapi dia flat, dia banyak department. Kalau dalam public mungkin dia ada banyak macam cara organisasi kita. Okay, tetapi berbalik-balik kepada sport organisation yang bila kita kata bekerja dalam bentuk projek, okay, kita kena faham balik kita serve ataupun kategori kita tu sama ada public, non-profit ataupun commercial. Okay, so these are important categories for the different type of organisation involved in sport and are central to the creation and production of sport product, service, program and facilities. So back to how we understand, macam mana kita nak faham kan diri kita ataupun kita punya student tapi dalam konteks kita ni kita lah, because we want to be competent kan in sports organisation ataupun how we manage sports. Okay, so dalam konteks itu kita kena tahu kebiasaannya kita more to non-profit kan, sebab kita buat serve to community, to student. So melainkan kalau kata dah go for commercial, so lain kalau Decathlon punya organisation Al Ihsan, Adidas kan, ataupun mungkin ada company sukan, persatuan sukan mungkin ada yang semi half government. Kalau sekarang persatuan sukan dah more to club kan, dah lain dah dia punya structure. So kita kena faham dalam konteks tersebut. Sebab apa? Sebab sama ada kita kena create environment untuk increase profit ataupun kita just serve the services. Okay, alright, any questions so far? Okay, alright, ada lagi 5 slide tapi kita go through saja yang ni. Ada yang dah tak lagak kot. Pagi kan, kita dah berumur ni kan. Saya nasib baik boleh jalan-jalan kan. Okay, sports organisation environment. So yang dalam konteks kita faham, tapi saya rasa dalam penyampaian tadi, so kita dah faham dah environment sports tu kan. So bila kita tahu dalam organisation sukan ini kebanyakannya dia melibatkan high employee morale, melibatkan maksudnya kita punya rakan sekerja kita tu dia biasanya kita kena push them to positif lah, positif. Kemudian dalam sports organisasi of course kena effective sharing you punya goals. So you tak boleh work alone, you kena work as a team kan, you never work alone kan. Tapi itu work kan, saya tak kata walk. Okay. Sebab siapa yang tapi dia berbalik-balik lah, sebab ada orang rasa dia boleh kerja berseorangan because of he managed to success kan. Tapi how far you can go when you work alone kan. Sepatutnya if you want go far, so you have to work together. Okay, you can get big mileage dalam you punya organisation successful. Okay, kemudian sports organisation of course you need a strong teamwork. So ini adalah sports environment, your strong teamwork. So maksudnya kena masing-masing kena tahu untuk event ni kita nak capai apa, berapa banyak yang kita nak perlu capai peserta. So kena increase promotion. Apakah tarikan kepada event kita. Kebanyakan sekarang kalau tengok yang back to 2 years, banyak program running kan, cycling secara virtual kan, and still nowadays still lagi ada orang yang masih lagi buat. Sebab apa? Sebab sebenarnya bukannya apa, sebab because of we want money kan, because kita buat virtual run, kita sediakan platform, kita boleh dengan programming dan sebagainya, mereka yang mahir macam mana nak handle that particular section tadi yang more to computer science dan sebagainya. Tapi untuk part kita buat apa? Kita hanya selling the product. Kita kata you dapat baju ni, you dapat hadiah ni kan. Kalau you boleh deal dengan penaja ataupun dengan you punya pembekal, RM50 ni you dapat apa, you set the fees RM60, you dah untuk RM10 satu kepala. Kalau ada 1,000 peserta, 10 kali 10 kan.
So semuanya lebih kepada menjana keuntungan lah, sebab nak meet sebab itu balik pada back meet the industry, dah jadi sumber pendapatan kepada negara. Apabila kita buat, kalau kita tengok kan banyak organisasi pun, even bank sekalipun, Standard Chartered dah jadi label lah, Standard Chartered run kan, Penang Bridge run. Adakah mereka sport organisation? No kan, mereka bukan sport organisation, tetapi mereka adalah organisasi biasa tapi still lagi buat program sukan yang boleh menjana pendapatan, fit to the community, serve to the society. Di situ yang memerlukan strong teamwork. Okay, kemudian handle poor performance, itu sport organisation. Okay, and then you need a strong leadership. Okay, and then from there kita kena lihat juga provide training, prospect macam ni lah kan dalam sukan. So we send you punya organisasi send you to come to kompetensi kan, so dapat knowledge, mungkin dapat angle yang berbeza, mungkin lain sikit daripada apa yang you assume, tetapi membuka mata kita, membuka fikiran kita, oh this is the culture, this is the environment kan. Sebab apa? Sebab latihan perlu untuk sentiasa kompeten, supaya sebab tidak ada salah satu organisasi ataupun pengukuran kepada itu bila dia dah dapat dia punya degree ke license ke certificate ke credential ke dan sebagainya, so seumur hidup, sepanjang hidup kan. So dia kena practice, dia kena exercise, dia kena go ke conference, dia kena go for courses. Sebab apa? Sebab nak dapatkan input-input yang berbeza supaya dia rasa competent, relevant pada waktu itu, pada waktu ini. Kalau dia rasa macam, oh aku dulu 20 tahun dulu aku kat UiTM belajar, tak ada pun nak kena buat macam ni, so that's wrong lah kan. Sebab zaman kita dulu mungkin berbeza, zaman sekarang dah lain, demand dia dah berbeza. So kalau kita masih lagi rasa macam you boleh cakap lah kan, mungkin ada penonton ke kat online tu, you boleh sembang lah kan, you cuba duduk kat sini. Tak, memang kita boleh sembang kan, kita boleh sembang, tetapi dalam masa sama we try to change the culture to suit the new culture. Okay, yang tak berubah Al-Quran je. Okay, tetapi Al-Quran tu dia relevan sepanjang zaman, mengikut keadaan kan. Tapi kena betul, tafsirannya kena betul lah. Saya bukan ustaz kan, tapi maksudnya kalau kata kita tafsir ikut rational pun sangat bahaya kan. Sebab kena ada guru dia. Sebab tu saya cakap pada student saya kata biar belajar biar hormat kan, belajar biar berguru. So baru kena tu, baru kena. Tapi sekarang ni semua dah online lah. Kan, bila online yang lain pula kan, tapi still lagi ada guru ataupun facilitator, ada lecturer di situ. Tapi yang tak maunya student tu kan, pelajar tu. Saya dulu masa duduk rumah, saya kata anak saya buka kamera, saya kata. Kata buka kamera. Maksudnya kalau saya duduk di rumah, masa dulu kita duduk work from home kan, duduk di rumah kan, sekolah berjalan, kerana saya tengok anak saya, ustazah dia cakap, baca seorang-seorang kan, itu dia pun duduk relax, buat kerja lain. Saya kata buka kamera, saya kata. So kalau tak, sebab apa? Sebab you kena hormat lah you punya cikgu kan. Tapi bukan yang dalam ni, bukan online lah ya, minta maaf ya. Okay. Maksud saya yang kanak-kanak kita, yang university student. Tapi lain orang lain dia punya persepsi. Sampai satu perkara pernah jadi satu isu kan baru-baru ni kan. Tapi the way how we treat them lah, macam mana kita layan mereka, itu pengurusan diri kita lah. Macam mana kalau kita nak marah, nak tegur dan sebagainya, so ada cara dia kan. Saya cakap pada student saya senangnya, bila you buka kamera, saya kenal you, nama you appear kat situ, saya akan panggil you selalu kan. Kalau cikgu saya panggil saya selalu, ataupun lecturer saya panggil saya rasa suka lecturer kenal saya kan. Tak kisah saya duduk belakang ke depan ke, tapi sebab lecturer kenal, boleh kat luar pun, Fikris ni, so kita cakap, uish, kita rasa bangga. Tapi sekarang student tak, dia nampak lecturer lari. Kan, saya tak tahulah, saya rasa saya sama dengan anda semua, tuan-tuan dan puan. Saya rasa umur kita lebih kurang sama kot, 35 dan ke atas kot, dan 45 ke bawah. Ada lebih daripada tu lah. Okay, lebih kurang waktu lah. Okay, so maksudnya kita membentuk generasi kita
Dan kalau kita jadi manusia dan kita jadi macam mana kita treat dulu, kalau anak kita kena rotan, takkan kita pergi marah cikgu tu. Tanya anak kita, kenapa kau kena rotan? Kan? Ini kita serbu. So adakah sebab kita dulu kena rotan dan kita tak nak anak kita kena rotan? Kita rasa marah dekat cikgu kita, tapi dia dalam satu situasi tu ada psychological punya part lah kan. Itu lain punya section. Tetapi apa yang saya nak cakap kat sini, kalau saya rasa tak ada guru, tak ada pendidik yang nak merosakkan student dia, belajar dia, betul tak? Kan? Ataupun saya pun tak nak bagi anda semua perkara yang salah, kan? Jadi kita nak bagi perkara ke apa ke, cik ke sebagainya. Mulakan komunikasi tu dengan baik. Alright. Ada sikit lagi. Kosong. Yep. Kosongkan. Okey. Sebab nak berbincang kan tadi sebenarnya. Tapi saya rasa kosong tu dia tak kosong saja. Sepatutnya dekat atas tu what are the challenges? Sepatutnya kat sini. Mana hilangnya? Okay. Alright. Okay. Tapi saya nak, sebab kita dah lebih 3 minit ni, saya nak go through sedikit lagi sebelum kita ambil masa untuk berehat. So, back to what we have discussed just now, is all about, bila sebut tentang asas pengurusan sukan, dia berbalik kepada how we understand the management process. Ini adalah keywords kat mana-mana saja program pengurusan, kan? Dia akan berbalik kepada perkara planning, organizing, leading and controlling. Okay, so dekat situ kita kenal pasti apakah peranan di setiap section tersebut. So bila rancang, decide organisation goal and plans to achieve them. And then kalau kedua tu organizing tu melibatkan diri kita juga berdasarkan daripada perancangan sedia ada. So kita kena groupkan aktiviti tersebut dan kita kena assignkan individu untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Dan mereka bertanggungjawab lah kepada proses dalam section tersebut. Itu menunjukkan yang kita ada good organizing. And then part yang seterusnya adalah leading, which is so kita kena how to ensure all the planning yang kita dah organize tadi is according confirm. Maksudnya confirm dengan confirm dia ada beza kan? FIRM dengan FORM ada beza. Okay, so kalau conform tu ORM yang saya pakai ni, ORM ni sebab kita dah ada standard rule and regulation yang kita nak achieve dalam kita punya perancangan tadi. So that is how we lead them. Okay, and then controlling is part of the leading, because of measure the business, measure the activities, measure the project performance and make proper correction. So correction tu kita boleh buat in the split second bila kita dah ada guidance kita dekat perancangan, organize dengan leading tadi, sebab pelaporan dah ada report, dah ada feedback. So controlling tu kita dah nak control. Katalah the D-Day, maksudnya hari kejadian kan. The D-Day tu so maksudnya kita masih lagi boleh control situasi tersebut. So kalau kata kita tak ada elemen control, so maksudnya kita tak ada well management lah, because of you dah miss out the 4 components dalam management process tadi because you tak control. Okay, alright. And next, okay, so yang ni roles tadi, rasa dalam penceritaan tadi pun dah disampaikan, which is kita sebagai seorang yang bertanggungjawab dalam organisasi kita adalah interpersonal. So kategori dia dipecahkan kepada interpersonal, informational dan juga decision making. So dalam konteks tersebut, apakah interpersonal yang perlu dimainkan? So you adalah sebagai seorang role model, okay, dan juga leader, dan dalam masa sama juga you adalah license, tapi bukan license officer. So you adalah orang yang mungkin dirujuk untuk perkara-perkara tertentu, kan? So you menyalurkan maklumat kepada you punya section organisasi tadi, ataupun you juga akan moderate the information based on you punya kehendak dan juga the plan yang you dah set pada peringkat awal. Tapi kebiasaannya kalau dalam sukan ni mesti ada changes, kan? Mesti ada changes. Towards the end ada changes. Okay.
And then next is informational related, which is monitor, disseminator, spokesperson. Itu management role yang kedua. So maksudnya kalau you kena letak dalam kategori ni, so kita adalah interpersonal, kita juga bermain peranan untuk informational role, dan yang ketiga tadi ialah decision making. So as a personal dalam organisation, we make the decision. Okay, you juga adalah entrepreneur, sebab you ambil risiko. Kan, tadi ada dalam ucapan awal tadi mengambil risiko kan, tapi pengurusan risiko pun ada juga. So how we minimize the risk yang melibatkan kesihatan dan kesihatan ke, melibatkan keuangan ke, it's still risk kan. So kalau kita nak berbelanja lebih, apakah yang kita akan dapat? Kalau kita control di situ, so apa yang kita akan dapat? So itu adalah skill entrepreneur. So as a leaders ataupun managers kena ada that kind of management role tadi tu. Okay, and then disturbance handler, how to negotiate, nak solve problem kan, ada konflik ish, ada dah buat okey bergaduh pula kan, tak nak bermasam muka dan sebagainya. And then resources allocator, you are the sources allocator. Maksudnya you duduk di situ, kita duduk di sini, bukan kosong kan. So bila nanti kalau orang buat press conference ke, bila kita bila tanya dekat you be able to answer the question. Kalau you tak be able to answer the question, you ask the resource person tadilah, atau kita panggil desk officer kan, desk officer. So you berada di situ sebab you as a leaders. Kat situ. Tapi kalau you rasa macam you tak, kalau you dah dengar dia punya taklimat dan sebagainya, tiba-tiba ada question kan, the question come in, so you jangan buat pandai kan. So kita boleh kata, okay, I will get the answer for you, or saya rasa saya ada wakil saya kat sini, saya minta tuan sekian-sekian untuk tolong jawab bagi pihak saya. Itu pun explain. So you bagi kepercayaan kepada you punya staff, you bagi peluang dia untuk bercakap, you bagi potensi kepada dia kan, dia pun rasa macam kan, dia seronok lah kat situ. Okay, alright. And then negotiator lah. So you jadi orang tengah kan, nak negotiate dengan sama ada stakeholders, sama ada dengan kita punya subordinates, employee and etc. Okay, and then next one, last one. Okay, sebelum kita ke conclusion, skill. Tapi skill ni dia related dengan yang tadi role tadi lah. So kita kena ada conceptual skill, melihat satu perkara tu dalam bentuk yang abstract. As a concept kita kena nampak, okay, kita nak menganjurkan antara college ataupun IPT. So konsep tu kita dah nampak, kita dah tahu apa yang perlu, apa yang tak perlu kan. So kalau kita tengok, saya minta maaf lah, macam malam hari tu kita tengok penganjuran opening sukma, tengoklah, nak tengok opening sukma. Okay, saya pun kena tengok, malah nak tengok, tapi saya rasa kena tengok lah sebab saya dalam bidang tu kan. So saya nak tengok lah sebab dulu kebiasaannya bila kita, sukma ni adalah sukan yang terbesar di Malaysia. Bagi saya is a prestige platform, baik pada atlet, baik pada organizer, coaches dan sebagainya. Betul tak? Sukma yang paling tinggi, sebab kalau lepas sukma you go for professional, you go for atlet national dan sebagainya. So bila penganjuran sukma tu berlaku, dan kita tahu level dia mesti sama macam SEA Games, dah macam tu. So bila kita tengok opening ceremony tu, mungkin sebab baca and then budget dan sebagainya, dia buat dalam dewan di UKM. Opening ceremony buat di dalam dewan di mungkin itu adalah plan B. Plan A mungkin buat di stadium kan, kebiasaannya kan, ada yang kita tengok perarakan kan kebiasaan. Tapi malam tu tidak ada, dan mungkin saya dah skip saya punya saya punya view tu, saya just tengok ucapan daripada Perdana Menteri. Okay, when kita tengok ucapan, so when it come to camera view, kamera pergi ke contingent Johor, Penang kan, Selangor, yang partisipan tu tahu muka dia keluar kat TV kan, ni YAB tengah bercakap ni kan, Perdana Menteri tengah bercakap ni. Tapi bila kita tengok saya jadi floor manager, so saya rasa kan, memang kita tak boleh kontrol. Tapi kalau you ada plan untuk how to giving information to your athletes, to the contingent during the opening ceremony speech from the YAB Prime Minister kan, seolah macam you tak dengar pun apa yang Prime Minister cakap tu. Prime Minister cakap tu, saya tak tahu lah, bagi saya to respect lah kan.
Prime Minister pun tengah cakap, I have to respect, I have to listen, and what are the contents. So saya akan bersorak, saya akan tepuk tangan kepada apa yang dia sampaikan. Mungkin ada inisiatif, ada words yang mungkin dia nak sampaikan, tapi tak berlaku. So now I'm talking here, but bila kamera view kepada penonton ataupun kepada atlet tu, dia jadi bersorak. Dan saya nampak muka Perdana Menteri kita waktu tu macam, what is happening just now? What is happening? Tetapi benda tu kerap kali berlaku. Saya rasa cameraman, kalau saya jadi cameraman, kalau saya jadi floor manager, saya kata, cameraman stop ataupun stop waktu YAB ni. Mungkin 10 minit, tak payah shoot dekat contingent. Sebab bila gambar PM je, kadang terkawal. Okay, so kefahaman, maksudnya conceptual ideas, conceptual imagination. Tapi kalau kita nak kata kat sini, hampa dah berapa lama kerja kat situ kan? Main sukan negara ke, atau dengan main sukan universiti ke, apakah dah drama kat situ. Tapi itulah, saya turut terang je cakap, jangan ban saya pula lepas ni kan. Tapi saya cakap sebab because saya respect Prime Minister and the event. Tapi athletes lah. Kan? Sebab kita rasa memang orang seronok, kita boleh kawal diorang. Tapi if you give information first, okay, to the athletes, kan, I want to inform you during the speech of Prime Minister, could you please silent and listen to the speech, kan? And then mungkin waktu tu kalau saya jadi MC, kan, you master of ceremony, MC kan, master of ceremony, you ada masa yang untuk bagi. Sebab sukan, aktiviti sukan, konsep ideanya adalah, kan, sukan, buang N suka. Kan? So bila kita bagi pada atlet kita tu, kita kata, okay, kita nak dengar sorakan daripada kontijen Johor, kan? Camera view lah waktu tu, kita bagi peluang untuk diorang. You play the role. Itulah dia. Okay, so tapi lain lah bila dalam dewan dengan di luar dewan. So konsep dah berbeza. So that's why conceptual skill and ideas tu should be dalam kita punya ni lah. Okay, and then next is human relation skill. Yang ni biasa dalam, sebab kita ada kena rasa empathy pada pekerja kita. Kita pun ada empathy kepada bos kita. Ni kadang-kadang kita nak ada empathy je. Tak kesian ke kita nak pergi ambil anak sekolah apa semua ni waktu ni. Kita kesian tak kat dia, kan? Sebab tu kena ada human relation skill, negotiate. Okay, waktu ni saya bagi awak, tapi balik nanti kita siapkan semua ni, balik lewat sikit. Negotiate lah, kan? That's human relation skill. And then next is, the last one is technical skill. Apa tu technical skill? Benda yang melibatkan kefahaman kita tentang kerja kita tu. Kalau pertandingan, kalau acara, kalau sukan tadi, kalau kita kena jaga sukan badminton, kita kena tahu. Maksudnya macam mana umpire dia bertindak, so macam mana kedudukan linesman, kat mana penonton boleh bersorak waktu bila ke apa ke. Itu semua dalam kefahaman, understanding kita, dalam mungkin technical skill lebih detail lagi lah, teknik, kan, the technique. So kalau kata kita jurulatih dah lain lah, kan. So all those skill you kena tahu, kan, tactical, managerial, and etc. Okay, and then for the conclusion, right. Okay, for the conclusion, untuk modal sesi pagi ni, okay, management refers to a series of interrelated function. Is a distinct process consisting planning, organising, leading and controlling. Kerap kali saya sebut benda ni, kan. Sebab apa? Sebab benda tu adalah memang asas pengurusan. Cuma kita tambah sukan saja kat belakang tu. Okay. Perform to accomplish stated objective using human being and other resources. Okay. As a process, management consists of 3 aspects. Okay. Maksud ini take home notes lah. Take home notes. Management is a social process. Betul tak betul? Dia social process because of we deal with people, we deal with stakeholders, kan? Kita deal dengan orang yang bekerja dengan kita, employee, top level, middle level, supervisory level. Kemudian management is an integrating process. Sama macam tadi jugalah. You try to integrate things and resources and also human.
And next, management is continuous process. Dia cycle. So kalau kata kita dah ada satu dah pengurusan sukan ataupun penganjuran sukan yang kita dah ada good solid, macam kita this is successful. Kita dah pernah menganjurkan sukan tersebut. Cuma kita ada mistake ataupun ada difficulties, ada challenges dekat bahagian tertentu. So kita top up kat situ. Dan of course next punya event dia akan jadi lebih baik. Next lebih baik dan lebih baik sebab kita dah ada master copy of planning, kan? So organize mungkin berbeza, leaders mungkin bertukar, okay? Controlling still lagi the same method. Okay? Alright. That's all. Okay. Saya ambil 20 minit sebab tadi start 8.30 kan, tapi semalam kita dah ada perasmian dah. Okay. Saya dah set 18 tu memang 2 jam sebenarnya. Okay, bukan salah saya lah. Okay, ada soalan? Okay.